Selamat datang ke channel Seram Legenda. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan onkan notification supaya korang tak terlepas video yang seterusnya. Kisah seram Gua Tempurung. Gua Tempurung di Gopeng, Perak adalah antara gua batu kapur terbesar di Malaysia. Sepanjang lebih 2 km dengan laluan berliku dan ruang besar yang seakan perut bumi. Ia pernah digunakan sebagai tempat persembunyian komunis, lokasi perlombongan biji timah, malah tempat perlindungan semasa Perang Dunia Kedua. Tapi bagi penduduk lama Gopeng, Gua Tempurung bukan sekadar tempat bersejarah, ia juga tempat yang tidak boleh ditegur. Kisah yang paling terkenal berlaku sekitar tahun 1993. Sebelum gua ini dibuka sepenuhnya kepada pelancong. Ketika itu, sekumpulan pelajar universiti datang untuk menjalankan kajian geologi. Mereka berlima ditemani seorang pemandu tempatan bernama Pak Dolah, lelaki berusia lewat 50-an yang sudah biasa dengan laluan dalam gua. Pada awalnya semuanya berjalan lancar. Mereka masuk jam 9 pagi, menyusuri sungai kecil yang mengalir di dasar gua, mengambil gambar formasi batu kapur, dan mencatat nota. Tapi apabila mereka sampai ke satu bahagian yang dipanggil Dewan Alam, suasana mula berubah. Jap, sebelum tu, jom sama-sama kita baca Qunut Nazilah untuk saudara kita di sana. Jangan pernah putus asa untuk boikot dan sebarkan kekejaman Zionis terhadap rakyat P. Jom kita sambung tengok cerita. Salah seorang pelajar, Aina, berkata dia terasa seolah-olah ada orang memerhati dari atas batu. Bila disuluh lampu kepala, tiada apa-apa. Pak Dolah sempat menegur, kalau rasa pelik, diam saja. Jangan tegur apa-apa. Beberapa minit kemudian, salah seorang rakan mereka, Zulkifli, terdengar bunyi orang berjalan di belakang kumpulan. Bila dia toleh, tiada siapa. Tapi tapak kasut berlumpur tiba-tiba muncul di tanah basah. Bukan milik mana-mana ahli kumpulan. Bau tanah bercampur bau logam tiba-tiba kuat. Ketika mereka mula mahu berpatah balik, lampu kepala Aina padam sendiri. Dia cuba hidupkan tapi tak berjaya. Dalam gelap mereka dengar suara lelaki tua berbisik perlahan, seolah-olah membaca sesuatu. Pak Dolah terus membaca ayat suci sambil menenangkan semua orang. Tapi ketika mereka melangkah keluar dari ruang itu, jeritan nyaring bergema dari dalam gua. Kuat, panjang dan penuh kesakitan. Pak Dolah suruh semua orang jangan toleh ke belakang dan terus keluar. Bila mereka sampai ke pintu gua, Aina tiba-tiba rebah. Bibirnya pucat, matanya terbuka tapi kosong. Dia hanya sempat sebut, dia tak nak kita ambil batu tu sebelum pengsan. Rupanya, salah seorang pelajar lelaki tadi sempat memungut sekeping batu kecil dari lantai gua sebagai kenangan. Batu itu, bila diperiksa kemudian, didapati berwarna kemerahan seperti darah kering. Selepas kejadian itu, Aina jatuh sakit selama seminggu. Badannya panas, sering mengigau menyebut nama Pak Hitam. Pak Dolah kemudian beritahu, menurut cerita orang lama, ada roh penjaga dalam Gua Tempurung yang dipanggil Pak Hitam. Dia dipercayai bekas pekerja lombong yang mati tertimbus dalam gua sekitar tahun 1940-an. Penduduk kampung kata, semangatnya masih berkeliaran menjaga kawasan itu, terutama bahagian Dewan Alam di mana kejadian itu berlaku. Selepas peristiwa itu, pihak pengurusan gua menutup kawasan tertentu kepada pengunjung dan menetapkan pantang larang tak rasmi. Jangan ambil apa-apa dari dalam gua. Jangan tegur jika terdengar suara pelik dan jangan tinggal sendirian di dalam. Hingga kini pelancong masih melaporkan kejadian aneh. Lampu suluh padam serentak, bayang manusia melintas jauh di dalam, atau bunyi langkah kaki yang mengekori dari belakang. Mungkin Gua Tempurung bukan sekadar warisan alam semula jadi. Ia juga tempat di mana sejarah dan roh masa lalu masih hidup, menunggu
dalam kegelapan yang tak pernah benar-benar sunyi. Kalau korang suka dengan kisah seram seperti ini, jangan lupa tekan like, share dan komen untuk idea kisah seram seterusnya.